أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Maksudnya, perbandingan hal mereka, golongan yang munafik itu, samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka. Dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu, mereka tidak akan dapat kembali kepada kebenaran. Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbakkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir, kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas, sedangkan pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Kilat itu pula hampir menyambar menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bengongnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat-ayat ini masih lagi menyebut sifat orang-orang munafik. Keadaan orang munafik, orang yang berpura Islam tapi hatinya tak Islam. Kalau zaman Nabi SAW, mereka hadir ke masjid Nabi, dengar khutbah Jumaat, sembahyang dengan Nabi, dengar Nabi bercakap, Nabi mengajar, Nabi berucap, mereka dengar. Tetapi hati mereka tak percaya pada Islam, tak dapat hidayah. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Bandingan mereka, bandingan sifat munafik yang ada dalam diri mereka, menjadikan keadaan mereka itu sebagaimana seorang yang menyalakan api untuk memanahkan diri, berdiam dengan api itu, ataupun untuk mendapat cahaya daripada api itu. Tiba-tiba api itu padam. Dipadamkan api itu. Dia mari dalam majlis Nabi, dengar Nabi bercakap, dengan Nabi berucap, tapi tak ambil faedah. Samalah dengan orang yang menyalakan api untuk berdiam, untuk dapat cerah. Nyala-nyala poh padam, tak ada nak panas tubuh, tak ada nak dapat cahaya. Kullama adha'a, dia sebut lagi, falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Setiap kali api itu dinyalakan,
Setiap kali api itu dinyalakan di keliling mereka, mereka tak dapat peluang untuk dapat cahaya. Allah Ta'ala padamkan cahaya itu. Tak dapat hidayah. Dia sombong sangat, bahasa cerdik sangat, pandai sangat, tak dapat hidayah daripada Allah. Walaupun hadir dalam majlis Nabi, yang bercakap tu Nabi, apa dia yang bercakap tu dok Nabi. Yang bercakap tu Nabi dah. Dengan hujah yang kuat, tak boleh lawan dengan orang lain. Tapi oleh kerana dia pergi dalam majlis Nabi tu tak ikhlas, bukan nak dapat hidayah. Adapun orang yang beriman ni hadir dalam majlis Nabi, semayang pula dengan khusyuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat minta tunjuk jalan yang betul dengan ikhlas, orang ni dapat hidayah. Puak-puak munafik ni dia semayang, tapi semayang dia tipu, bukan untuk dapat hidayah, nak tunjuk ke orang dia semayang juga, nak tunjuk ke orang dia hadir majlis juga. Tujuan dia hadir dalam majlis Nabi bukan untuk masuk Islam, tapi untuk jadi ejen pada musuh-musuh Islam. Ataupun tujuannya untuk dapat kesempatan. Bila Islam menang, dia boleh hadiah juga dengan sebab Islam menang. Kalau Islam kalah, dia boleh lari dengan mudah. Ini dia. Orang macam ni tak dapat hidayah. Setiap kali dia hadir dalam majlis, tak dapat hidayah. Sama dengan orang yang menyalakan api. Untuk dapat api, nyala sekejap padam, tak dapat cahaya, tak dapat kemanasan api itu. Allah Ta'ala jadikan begitu. Dhahaballahu binurihim, Allah Ta'ala hilangkan cahaya. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gelita, dalam keadaan mereka tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak kebenaran, tak nampak benar dan salah, tak nampak petunjuk dan kesesatan. Duk nampaknya supaya je. Dia nampak supaya je. Supaya je. Maknanya supaya je. Supaya sama. Ini munafik lah ni. Supaya je. Tak ada apa supaya je. Bukan apa supaya je. Main. Jaga-jaga. Jangan main ni. Summum bukumun umyung fahum la yubsirun. Mereka itu seperti pekak, Tuhan kata. Pekak. Orang pekak ni tak dengar. Bukan tak dengar. Dengar. Pengajaran tak masuk dalam hati mereka. Dengar. Tapi macam orang pekak. Macam orang pekak. Bukmun, macam orang bisu. Tidak boleh bercakap dengan kalimah-kalimah yang memberi manfaat. Bercakap tu menekik semua. Bila orang bercakap baik, dia tak boleh kata tak baik semua. Orang nak buat ni hanya pusing kot ni. Ini tanda-tanda munafik. Jaga. Jangan berasa pandai ni. Jangan berasa pandai. Na'udzubillahi minan nifaq. Ya Allah, lindungilah kami daripada nifaq ni. Jangan jadi sifat ni. Jangan. Tengok orang nak buat baik. Kau ni. Tak boleh ni. Tengok orang ni pusing sama. Tak ada yang kena. Ini tanda-tanda nifaq. Tanda-tanda munafik. Kalau lama duduk pegang orang ni, jaga. Akan pacok dalam hati. Bukmun, tak boleh bercakap betul. Umyun, buta, tak nampak kebenaran. Tak nampak mana betul, mana salah. Duduk nampak dia je betul, dengan tidak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sedangkan mereka yang betul ni pun berdoa dengan khusyuk, takut tak betul lagi. Tapi hak lagu ni berasa dia betul sama. Ada pun mereka yang ini, yang orang yang ada nyakit waswah kan. Nyakit waswah tu, Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, orang nyakit waswah ni menandakan iman dia ada. Jangan susahlah nyakit waswah ni. Cuma kita kena lawan. Kita lawan nyakit waswah tu, boleh pahala jihad. Lawan syaitan. Waswah ni syaitan, ikut syaitan. Tetapi orang yang ada nyakit waswah ni, orang yang ada iman dalam hati dia. Takut tak sah, takut tak suci, takut tak ni, takut ni. Tapi jangan kalah. Lawan, boleh pahala besar. Adapun orang hak munafik ni, tak ada waswah langsung, tak betul belaka orang. Tak betul belaka. Orang tak ikut Islam, tak betul, ikut Islam, tak betul belaka. Dia je betulnya. Ni jagalah ni.
Jaga, hak dia pun jaga. Dia jaga baik. La yarji'un, mereka tidak akan balik kepada kebenaran. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaqi hadar al-maut. Ataupun seperti orang yang disirami oleh air hujan yang lebat. Orang yang disiruh oleh air hujan yang lebat. Macam orang duduk tengah hujan. Disimul hujan dalam keadaan yang gelap gelita, gelap gelimat. Ada guruh pula, ada kilat pula. Dalam keadaan hujan lebat, ada guruh, ada kilat, Tuhan kata, dan meletakkan jari dalam telinga, takut. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawaqi hadar al-maut. Mereka jadikan jari-jari mereka dalam telinga. Takut dengan guruh, takut mati. Takut dengan guruh tu, takut mati. Duduk tengah hujan, tengah gelap, ada guruh, ada kilat. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah Ta'ala melingkungi dengan ilmunya, dengan hukumannya, dengan balasannya terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak mau ikut Islam, memusuh dengan Islam. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampirlah guruh kilat-kilat itu menyambar penglihatan mereka. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap kali mai kilat nampak cahaya boleh jalan, patut berhenti. Wa idza azlama alaihim qamu. Bila gelap duduk cacang pula, tak boleh jalan terus. Tak boleh jalan. Sekali kilat, sekali jakoh. Sekali kilat, sekali jakoh. Takut mati pula. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala boleh hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala nak jadi hilang pendengaran, jadi pekok terus. Allah Ta'ala nak jadikan buta terus, boleh. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kebiasaannya Allah Ta'ala jadikan puak-puak ni panjang umur. Liuk, umur dia liuk dah lalu. Ayah mati pula tu, sakit hati kita tengok. Sakit hati. Perangai dia ni. Tapi liuk, payah mati. Pasal apa? Tuhan nak beri peluang supaya dia bertaubat. Supaya dia sedar, dia insaf. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Di mana cerita orang munafik ini paling panjang dalam Quran. Panjang pada cerita orang beriman, panjang pada cerita orang kafir. Terlalu panjang. Kalau kita tengok bilang ayatnya, Tuhan cerita orang beriman dalam 45 ayat. Orang kafir dalam 2-3 ayat. Orang munafik ni sabar belah-belah ayat. Panjang. Menunjukkan cerita munafik ni panjang. Pasal apa? Belik doa lalu. Belik kata belik kan ni Tuhan dedahkan mereka. Dan sebab itulah panjang cerita dia. Ada lagi dalam surah-surah yang lain. Wallahu a'lam.